kerana kita tergesa-gesa untuk mengadakan sesi taklimat ini, tapi oleh kerana kita pun baru mendapat keputusan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia berhubung dengan pelaksanaan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, yang sebagaimana kita semua sedia maklum bahawa PDPR ini bermula secara rasminya di Kelantan kita ini pada 9 November yang lalulah, apabila sekolah ditutup secara fizikalnya, tetapi proses PDP harus berjalan. Okay. Tapi negeri-negeri lain, khususnya 5 negeri yang dimaklumkan di dalam kawasan PKPB, sebelum ini mereka telah melaksanakan PDPR itu saya kira 3 minggu lebih awal daripada kita lah. Okay. Tetapi kita apabila sebagaimana yang sedia maklum bahawa apabila kerajaan mengumumkan PKPB dan pelaksanaan ataupun sidang media melalui Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita, bahawa penutupan sekolah fizikal bermula pada 9 dan berakhir pada 17 Disember nanti. Atas dasar itu PDPR, okay, pengajaran dan pembelajaran di rumah harus dilaksanakan. Okay. Baik, untuk taklimat pada hari ini kita ada 2 perkara penting. Satunya ialah mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah itu sendiri, PDPR, yang sebagaimana manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ini telah kita, iaitu sektor pembelajaran telah sampaikan lebih awal lagi apabila dikeluarkan pada 21 Oktober yang lalu. Jadi kita telah panjangkan manual berkenaan, dan manual itu juga ada di dalam portal KPM. Tapi dalam masa yang sama juga kita di peringkat jabatan kita telah mengambil tindakan dengan memberi taklimat kepada semua PPD, khususnya melalui timbalan pembelajaran PPD masing-masing untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sekolah lah. Okay? Dan saya mengharapkan tindakan yang sama telah diambil oleh PGB semua untuk menyampaikan maklumat mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah ini kepada semua guru masing-masing lah. Walaupun pada waktu itu kita di Kelantan masih belum terlibat dengan PKPB atau penutupan sekolah, okay, tetapi kita nak tingkat PPD menyampaikan maklumat yang terkandung di dalam manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Okay. Jadi kalau boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, okay, sepintas lalu berhubung dengan boleh nampak Okay. Ini adalah manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian pengurusan sekolah harian. Okay. Jadi di dalam manual kandungan ini adalah slide. Manual penuhnya juga kita telah sampaikan kepada PPD dan juga saya percaya di peringkat sekolah sudah ada. Okey, secara sepintas lalunya, okey, manual ini dikeluarkan bertujuan untuk membantu guru melaksanakan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai satu alternatif pembelajaran normal baharu kesan daripada PKPB ataupun PKPP yang sedang dilaksanakan sekarang lah. Okay. Jadi apa maksud PDPR itu ialah di mana proses pengajaran dan pembelajaran guru dan murid dilaksanakan di rumah ataupun di pusat komuniti.
Tetapi pusat komuniti ini harus mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak berwajib berhubung dengan di bawah pelaksanaan PKPB, okay? Ataupun di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Dan PDPR ini boleh dilaksanakan dalam dua kaedah, satu dalam talian dan atau di luar talian, okay? Dan satu lagi dan atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Maksudnya mana-mana guru kita yang nak melaksanakan PDPR dalam talian, okay, ataupun luar talian, harus merancang PDP mereka itu secara berstruktur. Okey, objektifnya ialah untuk memastikan guru-guru kita, okay, dapat melaksanakan PDPR ini khususnya dalam tempoh PKPB kalau negeri yang terlibat itu, dan kita di Kelantan walaupun PKPP, tetapi kerana arahan daripada Kementerian Pendidikan, penutupan sekolah secara fizikal tetapi secara rohnya harus dilaksanakan melalui pelbagai kaedah yang disarankan. Okay? Dan yang keduanya ialah murid-murid kita dapat mengikuti PDPR secara optimum mengikut kesesuaian murid-murid itu, okay? Dan juga dari segi keupayaan mengikuti PDPR sama ada di dalam talian maupun di luar talian. Okay? Jadi dalam pendekatan ini ini adalah pendekatan dalam talian, okay? Di mana cara belajar pendekatan PDPR dalam talian ini adalah yang satunya ada capaian internet, yang keduanya menggunakan peranti, dan yang ketiganya menggunakan pembelajaran secara real time ataupun belajar secara real time. Dan kalau tuan-tuan tengok di sebelah ini adalah sebelah kanan skrin itu adalah tempoh layar maksimum yang dikeluarkan oleh WHO, okay, mengikut tahap persekolahan. Tetapi ini kita di tingkat jabatan khususnya kita kembalikan perkara ini kepada pihak pentadbir sekolah masing-masing untuk menetapkan tempoh layar minimum dan maksimum ini mengikut keperluan guru bersama-sama dengan murid-murid mereka. Okay? Jadi medium yang boleh digunakan di dalam talian ini ialah yang diutamakan kepada D5, iaitu aplikasi rasmi KPM, okay? Iaitu D5. Yang keduanya Cikgu Tube dan sebarang aplikasi media sosial yang bersesuaian mengikut keupayaan guru dan juga keupayaan murid-murid. Selain daripada itu melalui Google Meet ataupun Microsoft Teams, okay, secara live stream ataupun secara langsung, dan secara e-permainan, gamification, okay, video, klip audio, e-books, rakaman video dan juga tugasan dalam talian. Semua itu dianggap sebagai medium yang boleh digunakan oleh guru-guru melalui dalam talian. Okay? Kemudian pendekatan PDPR di luar talian ini ialah di mana pelajar masih menggunakan peranti-peranti tertentu seperti komputer ribet, laptop ataupun tablet dan juga telefon pintar, tetapi yang mungkin tidak mempunyai tidak ada capaian internet. Okay? Jadi pendekatan yang guru-guru gunakan itu dianggap selain daripada medium di atas ini, itu dianggap PDPR luar talian. Okay? Okey, manakala pendekatan secara offsite ini bagi yang saya sebut tadilah. Okay? Sebab pendekatan secara offsite ini terkandung dalam surat siaran, okay, KPM bilangan 8 2016,
iaitu garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Okay? Jadi melibatkan kepada sekiranya premis-premis tertentu hendak digunakan yang diisytiharkan sebagai pusat perpindahan sementara akibat bencana ataupun wabak ataupun tempat pusat komuniti boleh digunakan dengan syarat mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan dalam menangani bencana ataupun wabak berkenaan lah. Okey, kemudian selain daripada itu, di luar talian ini juga PDPR boleh dilaksanakan dengan menggunakan modul, di mana di dalam penggunaan modul berkenaan perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Kemudian perkara-perkara yang perlu ada dalam penggunaan modul itu yang dicadangkan oleh KPM ialah sasarannya kepada siapa, peringkat mana, prasekolah, rendah, menengah rendah ataupun menengah atas ataupun lepasan menengah. Manakala tajuk ataupun tema modul berkenaan, objektif yang dipilih mestilah berdasarkan kepada DSKP, tempoh pelaksanaan aktiviti, nota-nota berkaitan dengan tajuk modul, kemudian aktiviti yang relevan dengan topik PDP dan ada mengandungi aspek pentaksiran. Okey, selain daripada PDP Art yang berasaskan kepada modul, guru-guru juga boleh melaksanakan PDP Art berasaskan projek, mengikut kepada keperluan mata pelajaran ataupun topik-topik serta kemahiran-kemahiran. Okey, nampak balik ke yang saya share ni? Nampak. Okey, nampak. Okey. Saya terus pergi kepada yang dari segi projek tadi. Okey, baik. Berkaitan dengan projek ni, sebenarnya hasil daripada projek yang dibuat oleh guru-guru kita melalui kaedah PDPR ini, projek ini boleh dijadikan juga bahan dokumentasi sebagai salah satu kaedah pentaksiran yang boleh direkodkanlah dalam PVD berkenaan. Okey, jadi peranan guru di peringkat sekolah dalam melaksanakan pengajaran PDPR di rumah ini ialah menyusun semula RPT. Saya rasa perkara ini dah selesai lah apabila penjajaran kurikulum dah dilaksanakan dengan takwim persekolahan yang baru telah dilaksanakan sebagainya itu boleh diselesaikan. Merancang RPH bagaimana yang RPT yang telah disusun semula itu, kemudian menentukan kaedah pengajaran yang fleksibel lah mengikut kesesuaian dan juga keupayaan murid berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. Okey, jadi peranan guru pun sama juga tadi, menyediakan bahan yang boleh diakses mengikut kesesuaian kaedah PDPR yang digunakan oleh guru, memastikan murid mendapat tugasan ataupun latihan yang dirancang dan terancang oleh guru. Ini kalau kita ingat masa PKP yang pertama itu, isu tugasan dan latihan yang terlalu banyak itu menyebabkan timbul isu dalam melaksanakan tugasan ataupun latihan itu. Kemudian menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran yang seperti saya sebut tadilah, kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Guru dan juga pihak pentadbir boleh mengadakan perbincangan dengan ibu bapa, dan juga penjaga untuk menyokong pembelajaran di rumah, dan dalam masa yang sama untuk berbincang dengan pihak ibu bapa kesesuaian masa yang boleh dilaksanakan dengan anak-anak mereka. Kemudian setiap PDPR harus direkodkan, dan nanti saya akan jelaskan mengenai pelaporan PDPR yang harus dibuat oleh guru-guru kita. Peranan pentadbir iaitu peranan tuan-tuan dan puan-puan memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Ini bertujuan untuk mengelak pertindanan masa antara mata pelajaran dan juga lambatkan tugasan ataupun latihan kepada murid. Ini peranan pihak pentadbir lah, dari segi menyusun atur
jadual untuk dilaksanakan PDPR berkenaan. Okay, mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel, okay, bagi mengurus aktiviti PDPR yang berkesan dan digalakkan serta dicadangkan. Okay. Ini juga keputusan yang dibuat di peringkat KPM bersama dengan pengarah-pengarah negeri dalam 2 minggu lepas. Dari segi pihak sekolah menyusun atur jadual pembelajaran ini adalah tidak melampaui jadual waktu persekolahan biasa. Contohnya kalau biasanya waktu persekolahan ini bermula katalah 7.45, okay, kemudian tamat pada pukul 1.15, katalah untuk sekolah rendah. Kalau sekolah menengah tamat sampai pukul 1.30 ataupun sampai pukul 2, okay, jadi tidak digalakkan untuk diadakan selepas pukul 2 ataupun pukul 1 tadi pula. Okay? Sebab ini jadual yang sebegini harus dirancang dengan teliti dan baiklah. Okay? Kemudian PGB semua harus memantau PDPR yang dijalankan oleh guru dan memberi sokongan, dan nanti apabila pelaporan pengajaran pembelajaran di rumah dilaksanakan ini, tuan-tuan dan puan-puan PGB boleh memantaulah secara lebih tersusun lagi. Okay, ini peranan ibu bapa saya percaya boleh dimaklumkan oleh PGB semua kepada ibu bapa dalam pelbagai kaedah dan bentuk lah. Okay. Itu saja berhubung dengan manual PDPR ini. Okay. Baik, selain daripada itu, okay, kalau ada guru-guru kita tidak boleh akses kepada pelajar-pelajar mereka secara dalam talian, okay, mungkin pihak pentadbir boleh merancang bagaimana guru-guru kita boleh membekal ataupun menyampaikan bahan-bahan pengajaran mereka itu kepada pelajar-pelajar, sama ada ibu bapa pelajar datang mengambil di sekolah ataupun mungkin mengikut kawasan-kawasan lokasi-lokasi tertentu, pihak sekolah boleh berbincanglah dengan ibu bapa, dengan komuniti untuk meletakkan bahan-bahan pengajaran guru-guru itu di tempat-tempat yang sesuai yang boleh diambil oleh ibu bapa tu. Okay. Tapi kita alhamdulillah di Kelantan kita ni masih lagi PKPP, di mana masih lagi boleh buat pergerakan merentas daerah dan sebagainya. Okay. Tapi katalah kalau kawasan itu kita rasa kita pilih, contohlah ada satu kedai kopi yang sesuai yang boleh dicari untuk diletakkan bahan-bahan pembelajaran oleh guru-guru kita, mungkin boleh dipilih cari itu. Ataupun kalau sekolah yang biasa dah buat sebelum ini drive thru ambil bahan di sekolah, itu juga boleh diteruskanlah kepada mereka pelajar-pelajar anak-anak kita yang tidak dapat akses kepada melalui dalam talian itu. Okey. Okey, itu berhubung dengan manual PDPR. Ada nak tanya terlebih dahulu berhubung dengan manual ini? Okay. Sila kalau ada, saya beri masa untuk 5 minit kalau ada nak bertanya berhubung dengan isi kandungan manual PDPR itu. Sila. Kalau nak bertanya secara chat pun boleh juga. Di pihak Rustia akan lihatlah kalau ada soalan-soalan yang boleh disesuaikan. Tuan, boleh tanya tak? Sila. Berkenaan dengan tempoh layar maksimum ikut umur daripada WHO. Jadi sekolah rendah tu di antara 1 hingga 2 jam lah. Jadi kalau kita buat online pembelajaran, bermakna di situ kita maksimum 2 jam sahaja untuk bagi sekolah rendah. Dan kita boleh buat rehat lah tengah-tengah tu setengah jam. Begitu ke tuan? Okey, masa maksimum yang dicadangkan oleh itu adalah masa maksimum. Okey. Sebab tu kita balik kepada kesesuaian di peringkat sekolah lah. Okey.
berapa masa yang ataupun berapa jam yang nak disesuaikan di peringkat sekolah masing-masing. Macam kalau dulu waktu PKP pertama itu kita ada buat penyelarasan, iaitu sekurang-kurangnya dalam satu hari paling maksimum antara 4 dengan 3 ataupun 4 mata pelajaran. Okay? Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan di peringkat sekolah mengikut kepada kesesuaian capaian atau apa tu boleh akses kepada PDPR ini. Cumanya ialah macam biasalah kalau kita nak kalau mula lewat, okay, dan seperti yang saya maklumkan tadi di peringkat kementerian pun dia tidak mahu waktu PDPR ini dilaksanakan melampaui daripada jadual waktu persekolahan biasalah, okay. Sebab memberi ruang kepada kerehatan dan kesesuaian murid-murid, khususnya menggunakan peranti dan sebagainya itu. Okay. Jadi itu saya serahkan kepada kebijaksanaan PGB masing-masing. Okay. Tetapi harus dalam lingkungan macam saya beritahu tadilah, tidak berkurangan dan memastikan bahawa sukatan ataupun kurikulum yang telah dijajarkan itu dapat diselesaikan melalui PDPR ini. Okay. Contoh apabila penjajaran kurikulum dibuat itu, dia ada 3 aspek dalam penjajaran berkenaan, iaitu kurikulum asas, kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Jadi kalau katakanlah sebelum ini tuan-tuan dah dapat menyelesaikan kandungan asas itu berdasarkan penjajaran, okay, jangan buat ulang kaji, buat kepada kandungan tambahan berkenaan dan juga kandungan pelengkap. Itu maksudnya. Sebab kalau ulang kaji, kita ulang kaji balik kandungan asas itu. Jadi yang tambahan dan pelengkap itu tak selesai lah. Okay? Jadi perkara itu boleh dilihat dan diselaraskan di peringkat sekolah masing-masing. Itu saja. Jadi kita tidak ada satu nak ketetapan lah berapa jam yang minimum. Mengikut kesesuaian sekolah lah. Dan itu. Dan sama ada nak buat secara maraton ataupun secara one stop tu. Contohnya kalau maraton ni katalah mula pukul 8 berhenti sampai pukul 1, itu maraton. Ataupun pukul 8 mula, pukul 10 berhenti, kemudian rehat, mula balik, ataupun nak buat 3 suku dalam sesi pembelajaran itu, kita serahlah kepada kebijaksanaan PGB untuk berbincang dengan melibatkan panitia ataupun guru kanan ataupun bidang kalau menengah tu, mengikut kesesuaian dan keperluan. Okey? Boleh Okey, terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi? Kalau tidak ada soalan tu, saya nak pergi kepada perkara yang kedua, iaitu mengenai pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Ini benda ni kita dapat selesaikan petang semalam dengan Kementerian Pendidikan, dan pada hari ini dalam keputusan mesyuarat pengurusan tertinggi di peringkat kementerian telah memutuskan untuk pelaksanaan pelaporan PDPR ini harus dilaksanakan bermula 17 November, iaitu esok. Okay? Jadi sebab itulah kita segera nak bagi taklimat pada semua PGB pada hari ini. Okay? Benarnya ringkas sahaja, tetapi mungkin harus dilihat secara terperinci dan teliti, iaitu pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay. Ini objektif pelaporannya. Pertama, nak memastikan PDP dilaksanakan oleh guru dan pembelajaran murid secara optimum dapat dilaksanakan. Okay. Dan pelaporan PDPR ini akan berlangsung sepanjang sesi persekolahan sebelum tamat hari akhir persekolahan, bermula pada 17 besok dan sehinggalah kepada 16 Disember, okay, 2020.
Okey, kemudian mendapatkan bilangan, ini objektif lagi, mendapatkan bilangan sekolah dan guru yang melaksanakan PDPR serta bilangan murid yang terlibat. Okay. Yang ketiga, mengenal pasti kaedah-kaedah PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Dan yang keempat, mengumpul maklumat kaedah pentaksiran PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Okay. Laporan ini yang akan dibuat oleh guru-guru melalui pengisian Google Form. Okay. Di sini peranan pentadbir sekolah, okay, peranan tuan-tuan dan puan-puan PGB ialah memastikan semua guru diberi penataran pengisian Google Form pelaporan PDPR ini. Okay. Jadi selepas sesi tamat pada hari ini, jadi saya serahkan kepada kaedah pentadbir masing-masing untuk nak membuat penataran kepada guru-guru sekolah masing-masing. Dan insya-Allah rakaman yang talimat pada hari ini saya akan kongsikan selepas ini. Okay. Yang kedua, memantau pengisian harian Google Form pelaporan PDPR guru. Kemudian yang ketiga, menghantar Google Form yang lengkap diisi oleh guru kepada PPD setiap hari. Okay. Sebelum jam 6 petang. Okay. Jelas untuk PGB, ini tiga peranan utama PGB lah. Okay. Okey, kemudian peranan guru ialah mengisi Google Form dengan menggunakan email ID delima sahaja. Okey. Tidak menggunakan email pribadi yang lain, tetapi menggunakan email ID delima sahaja, kerana dalam Google Form itu hanya detect email ID delima sahaja. Okey. Baik, manakala ID bagi guru ganti ini boleh ditentukan oleh pentadbir sekolah. Okay. Kita sedia maklum bahawa di setiap sekolah ada ID tambahan bagi setiap sekolah untuk ID delima ini. Okay. Jadi boleh berilah ID berkenaan kepada guru ganti sekiranya ada. Okay. Sekiranya ID tambahan itu juga telah digunakan dan masih ada juga guru, khususnya guru gantilah, yang tidak dapat guna ID itu, guru ganti berkenaan boleh menggunakan ID guru yang diganti itu. Okay. Jadi pihak pentadbir PGB boleh bagi ID guru yang diganti berkenaan kepada guru ganti berkenaan sekiranya ada guru ganti di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kemudian yang keduanya, peranan guru kita ialah mengisi Google Form pada setiap kali selesai PDPR. Okay. Sama ada selepas dia mengajar pukul 10 itu, kalau dia ada masa dia nak isi terus pun boleh. Okay. Ataupun selepas nak isi petang pun boleh, tetapi tak boleh melebihi jam 6 petang. Okay. Sebab kalau melebihi jam 6 petang, pengisian itu tidak akan masuk dalam data yang akan dikumpulkan di tingkat PPD dan JPN untuk dihantar ke kementerian. Okay. Okey, ini catat alih kerja pelaporan PDPR. Okay, kita tengok di sebelah kanan skrin terlebih dahulu. Okay. Iaitu yang pertamanya kita tengok daripada bawah, di mana apabila guru kita selesai melaksanakan PDPR, okay, guru terus membuat pelaporan harian. Okay. Jadi pelaporan harian semua guru diisi selepas PDPR mereka. Okay. Itu berlaku di peringkat sekolah lah. Okay. Jadi semua pelaporan itu akan diverifikasikan data itu oleh di peringkat PPD dan juga di peringkat JPN. Okay. Jadi verifikasi data, dan bila selesai, okay, kita akan hantar data itu sebelum jam 8 malam kepada urustia KPM. Kerana KPM akan menyelesaikan, okay, semua, akan menganalisis semua laporan yang diisi oleh guru-guru di seluruh negara pada malam berkenaan juga, okay,
bermula pukul 8 malam dan tamat pukul 10 malam. Okay. Tetapi data yang KPM akan analisis untuk disediakan pelaporan pada keesokan hari itu hanya akan berdasarkan data yang diisi oleh guru-guru kita sebelum jam 6 petang sahaja. Okay. Itu carta alir yang kita lihat di skrin itu, okay, daripada bawah ke atas. Kemudian daripada atasnya pula, okay, bagaimana pelaporan ataupun penataran pelaporan ini dilaksanakan. Okay. Kita di peringkat kementerian telah melaksanakan penataran di peringkat pelbagai bahagian. Kemudian mereka telah menatarkan kepada jabatan, khususnya kepada semua timbalan pengarah pendidikan sektor pembelajaran. Okay. Kita telah terima penataran berkenaan dan dalam masa yang sama juga di peringkat jabatan kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa teknikal pelaksanaan pelaporan PDPR ini. Okay. Kerana kita melibatkan banyak perkara lah, kita nak lihat untuk verifikasi data itu. Jadi kita dah terima 2 hari yang lepas penataran daripada KPM. Okay. Jadi untuk JPN kepada PPD, saya buat hari ini terus bersama dengan timbalan pembelajaran PPD dan kita mengharapkan selepas ini PPD boleh meneruskan lagi usaha menerangkan perkara ini kepada pihak sekolah. Okay. Dan sekolah harus juga membuat penataran kaedah pengisian pelaporan kepada guru-guru peringkat sekolah masing-masing lah, khususnya dibuat oleh PGB masing-masing. Okey, jadi itu sahaja bahagian pelaporan, pengajaran dan pembelajaran. Jadi pelaporan ini perlu disegerakan dari segi taklimat ini, penataran ini, kerana tarikh permulaan guru-guru kita mengisi pelaporannya adalah bermula besok. Okay. Bermula esok. Okey, itu saya kira 2 perkara yang penting. Dan selepas ini saya akan urus dia di jabatan akan share link Google Form yang kita telah terima daripada kementerian lah, yang telah kita sesuaikan mengikut peringkat negeri kita, Kelantan kita lah. Okay. Sebab dan setiap hari selepas pelaporan ini akan dipaparkan dan dibaca oleh kementerian, khususnya oleh pejabat urus dia Datuk Dr. KPPM kita, okay, untuk melihat setiap hari pelaksanaan guru-guru kita sepanjang tempoh PDPR ini. Okay. Jadi untuk PDPR yang telah dijalankan oleh guru-guru kita bermula pada 9 November yang lalu sehinggalah kepada hari Rabu yang lepas. Okey. 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 Jadi apa tu, selain daripada katalah cikgu-cikgu kita pada 9 hingga pada hari Selasa yang lepas mereka telah melaksanakan PDPR masing-masing di rumah. Okay. Laporan itu dibuat macam biasa, okay, cuma tidak dilaporkan di dalam Google Form, tetapi boleh dilaporkan di peringkat dalaman sekolah masing-masing lah. Jadi kaedah itu kita serahkan kepada kaedah yang dibuat oleh sekolah masing-masing, oleh PGB masing-masing. Okay. Tapi untuk pelaporan bermula besok 17 sehingga pada 16 Disember mesti melalui Google Form yang akan kita beri nanti. Okay. Bermula pada petang ini dan apa tu, cikgu PGB boleh gunalah untuk nak buat running test dulu Google Form berkenaan. Okay. Kemudian yang rasminya bermula esok tu untuk kita gunakan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, PGB, saya berhenti setakat tu dulu. Ada soalan yang nak dikemukakan?
Sila. Berhubung dengan tadilah saya kata sekira manual PDPA tu dah selesai, tapi berhubung dengan pelaporan. Okey. Kalau boleh saya tunjuk. Waalaikumsalam, sila. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang pertama, tarikh itu pas November hingga 16 ke 17 Disember. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai RPH tadi, maksud dia rancangan pengajaran harian cikgu dia tulis seperti biasa tambah dengan laporan saja lagi lah. Itu dua soalan. Okey, terima kasih. Okey, tarikhnya bermula pada 17 besok sehingga hari akhir persekolahan. 17 kita ya. Bukan 16, bukan. 17 Disember. Okay, kita hari akhir persekolahan kita ada 17 Disember sehingga hari akhir. Okey. Kemudian untuk soalan kedua tadi tu macam biasa, dia buat RPH macam biasa, okay, diisi tu. Cuma dia laporkan apa yang dia buat tu dalam bentuk form, Google Form. Kalau ini contoh, saya tunjukkan Google Form, okay, sebagaimana yang perlu diisi, dan ini perlu diisi oleh semua sekolah. Melibatkan guru prasekolah sehinggalah kepada guru tingkatan 6 dan begitu juga bagi college vocational. Okay. Jadi ada peringkat, okay. Kemudian ada mengikut mata pelajaran, okay, macam prasekolah dia mengikut tu, okay, sekolah rendah, okay, semua. Jadi tandalah mengikut subjek guru masing-masing tu. Okay. Okay, sekolah menengah. Ini nampak ke saya tak share ni? Ya Allah. Sekejap, saya lupa nak share. Tak nampak. Berusik. Ya, sila. Kita nak share link Google Form tu. Jadi semua yang ada kat sini boleh try isi. Okey. Jadi kita nak tengok tuan-tuan boleh berjaya mengisi berapa minit. Ada link dekat ruang chat. Okey. Kita ada di ruang chat itu ada link yang telah kita berikan, iaitu link inilah, link yang saya tunjukkan ini, Google Form ini, okey, iaitu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, okey, di tingkat Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, okey, yang melibatkan semua sekolah dan semua guru, okey. Dia ada mengikut PPD, kemudian kod sekolah, okay, nama guru, okay, seterusnya peringkat sekolah itu sekolah rendah ke sekolah menengah, bidang kalau prasekolah dia ada bidang pembelajaran, okay. Untuk sekolah rendah ada tahun 1 sampailah kepada tahun 6 serta pemulihan khas dan juga PPKI. Kemudian ada mata pelajaran, okay. Sekolah menengah, okay, tingkatan 1 sampailah kepada tingkatan 6 serta kelas PPKI menengah, dan semua mata pelajaran yang disenaraikan, dan kalau tidak ada mata pelajaran yang disenaraikan secara ini boleh dinyatakan di dalam others ataupun lain-lain itu. Okay. Tingkatan 6 pun sama, semester 1, semester 2 dan semester 3. Mata pelajaran pun sama ada, college vocational pun sama, okay, mata pelajaran. Kemudian tarikh, ini apabila pengisian bermula tarikh, okay, klik saja untuk tahun, untuk bulan dipilih, kemudian hari, jadi bermula pada 17 lah, bermula esok pengisiannya, okay. Dan seterusnya jumlah murid dalam kelas. Ini adalah enrollment sebagaimana APDM. Jadi contoh katalah seorang guru tu kelas biasa dia ada 35 orang. Okay. Jadi dia akan tulislah 35 orang di sini. Okay. Kemudian PDPA yang digunakan, okay, secara dalam talian, di luar talian ataupun gabungan, dan ini adalah yang dominan digunakanlah oleh guru berkenaan. Okay. Dan sekira memilih secara dalam talian, okay, di sini ada dinyatakan, okay, itemnya bilangan murid
yang dapat mengikuti secara talian. Contoh kalau tadi kelasnya keseluruhannya 35, berapa yang dapat mengikuti secara dalam talian ini? Katalah 30. Bermakna 5 lagi tu tidak dapat mengikuti secara dalam talian. Kemudian aplikasi PDP-R yang digunakan oleh guru dan juga dengan murid itulah, iaitu dalam talian tadi. Dan yang dipilih ini adalah yang manakah yang paling dominan digunakan oleh guru dan juga bersama dengan pelajar. Contoh katalah cikgu menggunakan Google Meet. Tapi dalam tu dia buat kaedah Kahoot ke, Wheezy ke ataupun Telegram ke, tetapi dominannya adalah melalui Google Meet. Jadi dia tanda satulah Google Meet sajalah. Okey, secara luar talian pun sama juga, tadi dia ada dua, iaitu pelajar yang dapat mengikuti secara luar talian, dan pelajar yang tidak dapat mengikuti secara luar talian. Kaedah yang digunakan, PDP-R menggunakan modul, PDP-R berasaskan projek, kemudian lembaran kerja, dan kalau ada apa-apa kaedah lain yang digunakan. Kemudian gabungan secara dalam talian kalau ada gunakan kedua-duanya. Kalau cikgu kita ada gunakan kedua-duanya, dia memilih section inilah. Okey, seterusnya pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Adakah guru kita melaksanakan PBD suatu PDP-R mereka itu? Kalau ya, tanda ya, dan sekiranya ya, apakah kaedah-kaedah yang digunakan? Pemerhatian, penulisan, lisan ataupun kaedah-kaedah lain. Dan kalau ada kaedah yang digunakan itu dalam talian, dua talian pun sama, dan isu dan penilaian PDP-R ini, apakah isu yang didapati oleh ataupun dikesan oleh cikgu-cikgu kita sewaktu mereka melaksanakan PDP-R? Boleh pilihlah, pilih yang utama sahajalah antara senarai ini. Tiada peranti, tiada capaian internet, murid menggunakan peranti ibu bapa, kemudian sukatan mata pelajaran ataupun kursus yang tidak dapat diselesaikan, ataupun kalau tiada isu, ataupun kalau ada isu tapi tidak ada yang disenaraikan di dalam platform Google Form ini, cikgu-cikgu kita boleh menyatakan apakah isu itu secara bertulislah. Kemudian akhir sekali penilaian, berkesan ke tidak berkesan, itu cikgu-cikgu kita perlu mengisinya juga. Okey, itu berhubung dengan pelaporan itu. Jadi tadi disebut oleh Haji Razali tadi itu bahawa kita telah linkkan ini, jadi boleh guna, tuan-tuan boleh gunalah. Kita nak tahu juga untuk running test ini berapa minit yang diambil masa oleh guru-guru kita dalam mengisi pelaporan ini. Kalau kita pingkat kementerian kemarin, kita running test itu tak lebih daripada 5 minit lah mengisinya. Sebab dia simple saja maklumat-maklumat yang dikendaki itu. Pengurusi, bagi ruang pada peserta yang ada dalam masa 2 atau 3 minit untuk mengisi borang. Siapa yang berminat lah. Pasal kita nak tengok pattern. Boleh mula daripada sekarang tuan-tuan, jangan malu-malu, tak tahu pun hantam saja. Saya dah isi. 3 minit. 3 minit. Okey. Tuan Timalan. Silakan. Ni mengenai SABK perlu buat pelaporan juga ke? SABK. Kalau di bawah KPM kita memang perlulah sama. Okey. Apa tuan-tuan isi saja kod sekolah. Isi saja kod sekolah. Jadi kita akan di bahagian analisis nanti kita akan autokan tuan-tuan punya sekolah profil sekolah tuan-tuan. Yang pentingnya ialah kod sekolah tu kena betul.
Soalan Tuan. Okey, silakan. Di dalam Google Form tadi saya ada isi. Adakah kita kena isi setiap hari survey berkenaan dengan peranti murid-murid? Setiap hari? Ya, setiap hari. Cikgu yang isi tu, cikgu yang membuat PDPR tu, dia kena isi apa yang dia hadapi isu selepas dia mengajar PDPR. Jadi mungkin hari ni dia tak ada isu, besok dia ada isu. Di mana cikgu kena isi benda tu hari-hari lah. Pasal kita tak tahu apa yang berlaku turutan hari tu pada cikgu. Okey, Tuan, maksud dia Google Form tu bila cikgu-cikgu isi dia terus link kepada PPD atau GPN terus, tidak melalui sekolah lah. Berarti sekolah tak perlu kumpul apalah. Ya, sekolah tak perlu kumpul. PPD dan GPN akan kumpulkan maklumat itu. Okey. Sekolah dia tak akan sampai ke sekolah lah. Okay, sebab data ni terus kepada PPD. PPD akan kumpulkan, verifikasikan balik dan sebagainya, dan dia akan hantar ke jabatan, dan kita sebelum pukul 8 malam kita kena hantar kepada Kementerian Pendidikan. Okey. Jadi sekolah tak perlu jadual waktu. Ya. Jadual waktu. Okey, Jadual waktu perlu tak hantar kepada PPD? Jadual waktu tak perlulah, tapi terserah kepada pihak PPD masing-masing lah. Dia tak ada had. Maknanya kemungkinan ada orang terpaksa mengajar malam. Kemungkinan orang mengajar dekat petang-petang. Dan cikgu tak perlu bimbang pasal kita nak ambil data pukul 6 ataupun pukul 6 tu. Pasal selepas saja cikgu mengajar, cikgu terus isi. Jadi kalau cikgu mengajar isi selepas pukul 7, jadi laporan itu akan jadi laporan esok lah. Tapi tarikh dia masih tetap yang sama yang dia isi. Jadi laporan setiap hari kita akan ambil semua data sehingga pukul 6 petang. Jadi cikgu jangan terkejar-kejar pula nak isi pukul 6 petang. Isi saja selepas dia habis belajar. Maksud dia tadi tidak melangkaui jadual waktu harian biasa. Maksud dia jadual harian biasa kita tamat pukul 2, berarti tidak ada lah waktu PDPR sebelah petang ataupun malam. Kecuali extra class. Dia bergantung pada sekolah. Kalau dekat Kuala Lumpur dia ada isu lain pula. Yalah, dia mengikut lokasi-lokasi masing-masing lah macam tu. Okay. Tapi yang jadual waktu tidak melangkaui itu, kita seboleh-bolehnya daripada tu dia tidak mahu melepasi pada jadual waktu persekolahan. Sebab dia akan banyak melibatkan perkara-perkara penggunaan peranti masa, mungkin masa guru tu sendiri. Tapi kalau ada perbincangan di tingkat guru dengan pelajar ataupun perbincangan guru dengan ibu bapa terpaksa buat petang, itu di tingkat mungkin diuruskan di tingkat sekolah masing-masing lah. Tetapi keutamaannya ialah macam kita sebut tadilah bahawa tidak melangkaui pada waktu persekolahan biasalah. Okay. Tapi kalau ada keperluan di tingkat sekolah ataupun guru berkaitan dengan itu boleh disesuaikan di tingkat sekolah. Okay. Cumanya tidak menjadikan dia satu perkara asas pengajaran itu mesti bermula petang. Contoh katalah kalau mula pukul 8 pagi kita bimbang pelajar-pelajar, anak-anak kita pelajar ni tak nak ramai tak masuk kerana tak bangun, itu lain. Itu kita tak boleh ambil perkara berkenaan. Okay, sebagai asasnya. Okay. Okey tuan-tuan, mana yang belum try lagi tu, eloklah try sekarang. Hello, Assalamualaikum. Salam. Kaunselor macam mana kaunselor? Tuan. Kaunselor. Kita tak terima maklumat tu bagaimana kaedah pengisian. Mungkin kaunselor itu di peringkat sekolah lah. Okay? Sebab setakat ni kita tak terima untuk pengisian bagi guru kaunseling ataupun GBK itu.
Ini hanya tertakluk kepada PGB, guru-guru akademik biasa sahaja. Okay. Jadi apa fungsi kaunselor pada dalam tempoh ni? Okey. Okay. Untuk kaunselor ni, saya tak boleh nak bercakap bagi pihak sektor yang menjaga kaunselor sekolah lah. Cuma baru ni kita ada bincangkan juga di peringkat, khususnya di peringkat kementerian, khususnya bagaimana kaunselor boleh berperanan, boleh mengadakan sesi dengan pelajar-pelajar mengikut waktu-waktu yang boleh difikirkan di peringkat sekolah untuk membuat sesi kaunseling motivasi untuk supaya pelajar-pelajar kita boleh fokus kepada PDP dalam tempoh seumpama ni lah. Okay. Jadi pelaporan kaunselor itu kita serah kepada sekolah, okay, masing-masing untuk melaksanakan, ataupun boleh rujuk di sektor pembangunan murid lah nanti. Okay. Terima kasih. Laporan ini adalah untuk guru, ada murid, ada kaedah. Siapa-siapa yang mengajar, ada murid dan dia ada membuat penyampaian menggunakan kaedah tertentu, dia kena rekod ni. Dan subjek. Okey, sini ada satu soalan, iaitu daripada Nita Razak ni. Dia kata, salam tuan, dengan kata lain semua subjek perlu diajar seperti biasa, bukan hanya subjek teras sahaja. Ya, betul. Semua dalam tempoh PDPR ini sehingga hari akhir persekolahan, semua mata pelajaran perlu diajar kerana itu adalah tertakluk kepada kurikulum. Okay. Tetapi bagaimana subjek-subjek itu nak diajar oleh guru-guru ataupun boleh distrukturkan oleh pentadbir, itu boleh dibuat di peringkat sekolah masing-masing. Contohlah, okay, kalau ada yang PGB mengikuti satu sesi perkongsian oleh pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Utama yang dibuat oleh Selangor pada bulan lepas, okay, sekolah berkenaan dia buat ada subjek, khususnya subjek teras, dia buat secara bersemuka. Okay. Ada subjek yang dikira bukan teras, dia tidak secara bersemuka, tetapi dia susun mengikut keperluan subjek berkenaan melalui projek, melalui modul. Sebab mereka, kita nak pastikan supaya di SKP setiap subjek itu dapat diselesaikan sebagaimana ketetapan penjajaran kurikulum yang telah dibuat oleh DBK. Okay. Jadi kalau kita fokuskan hanya kepada subjek teras, subjek lain itu tidak diajar, jadi di SKP untuk tahun ini bagi subjek-subjek yang tidak diajar secara itu gagal dilaksanakan lah. Okay. Itu dia. Okey, ada lagi? Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya harap selepas ini pihak semua pentadbir boleh melaksanakan penataran, okay, dan kita akan bagi link sekejap. Saya minta Urustia untuk bagi link kehadiran, okay, kepada tu untuk kehadiran pada hari inilah. Okay. Kena ada dalam link yang kita akan beri nanti, so dia ambil. Okey. Kehadiran penataran Okey, itu adalah link untuk kehadiran bagi taklimat ini. Okay.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekarang ini masih boleh buat pendaftaran kehadiran berkenaan. Okey. Iaitu di link dia gg.gg/kehadiran-penataran-PDPR. Okey. Okey, itu sekali lagi. Untuk link bagi kehadiran taklimat kita pada petang ini. Okay. Okey, jadi nanti untuk link, saya akan share juga link bagi yang kita rekod dalam taklimat ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan sampaikan melalui MPSM dan juga MGB dan juga kepada melalui timbalan pembelajaran PPD, okay? Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan membuat rujukan tambahan nanti. Okay. Okey, kalau tidak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua PGB yang dapat mengikuti taklimat penataran pada hari ini. Dan mungkin dari semasa ke semasa tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pemakluman dan juga taklimat lagi lah berhubung dengan perkara ini. Okey. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah juga untuk uji cuba Google Form pelaporan PDPR ini. Okay. Kita boleh tengok hari ini macam mana, okay, untuk tujuan di peringkat data kita lah nanti. Okay. Kalau setakat ini baru dah. Okay. Setakat ni diisinya 12 orang dah terisi. Okay. Okey, kalau tidak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Okay, selamat berehat untuk hari ini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.